Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okey, kepada semua guru dan pelajar yang ada kat sini, terima kasih sebab masih stay dengan saya. Kita akan teruskan sesi perkongsian hari ini dan sebelum tu suka saya nak ingatkan tentang beberapa peraturan lah. Okey. Yang pertama, sila mute mikrofon anda sebab kalau tak mute nanti bunyi bising kat belakang tu akan mengganggu orang lain. Yang kedua, jangan tekan rekod. Okey, jangan tekan rekod sebab rekod ni saya yang akan buat. Okay, nanti saya akan share dengan anda semualah. Kemudian yang ketiga, semua bahan yang dikongsi pada hari ini, saya share dalam satu grup Telegram. Yang mana link tu saya dah tulis dekat chat. Jadi boleh klik dekat link tu dan masuk ke chat, nanti ambil bahan. Ya. Dan dalam Telegram tu juga, anda semua boleh tanya, boleh tanya soalan. Okay, kalau nak tanya soalan masa sesi ni dibuat pun boleh. Cuma just on microphone dan lepas tanya soalan, mutekan balik. Okay, boleh Okay. So, hari ni kita akan ikuti Jom Score Geografi PT3 2020. Saya yakin bila anda semua commit untuk duduk kat sini, boleh spend masa sejam lebih ni, kamu memang semua nak dapat A lah dalam Geografi PT3. Okay, dan sebenarnya sesi ini merupakan salah satu sesi yang ada dalam Wakaf Ilmu Geografi Kupang Pasu. Sebenarnya ada banyak subjek dan banyak level yang terlibat. Ada UPSR, PT3 dan juga SPM. Kalau nak tengok yang lain, boleh ke FB page Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah dan kita ada share link YouTube dekat situ. Jadi boleh ajak kawan, okay, boleh share dengan adik-beradik yang akan ambil exam lah. Okay. Jadi perkenalkan diri sikit. Nama saya ialah Asmaniza binti Yop. Saya merupakan guru cemerlang geografi di SPP Integrasi Kupang Pasu, Bukit Kayu Hitam. Saya merupakan penulis manuskrip buku teks geografi KSSM tingkatan 1, 2 dan 3 dan juga saya merupakan penulis buku-buku kerja geografi untuk KSSM. Ya. Okey. Dan skop perkongsian pada hari ini ialah format PT3 geografi secara umum. Okay, saya akan sentuh sikitlah pasal KLG T3. KLG T3 ni ialah kajian lapangan geografi tingkatan 3. Okay, kemudian saya akan lebih banyak menyentuh kepada ujian bertulis geografi di samping memberikan teknik-teknik bagaimana nak menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Okay, KLG T3 ni share sikit saja. Ya. Okay, seterusnya kita tengok apa yang ada dalam exam PT3 geografi. Sebenarnya ya. Dalam geografi, dia terdiri daripada dua jenis pentaksiran lah ya. Yang pertama, kita ada KLG T3 yang saya sebut tadi, iaitu kajian lapangan geografi tingkatan 3. Yang ni markah dia 100% markah. Okay, dan satu lagi ialah ujian bertulis. Okay, ujian bertulis ni pun markah penuh dia 100%. Okay, nampak macam banyak kan? Tapi sebenarnya dia ada wajaran dia. Dia ada wajaran. Kalau KLG T3 ni, wajaran dia ialah 20%. Manakala ujian bertulis, wajaran dia ialah 80%. Jadi jumlah keseluruhan ialah 100%. Ya? Saya sebut 100% tadi untuk KLG T3 dan juga ujian bertulis sebab bila cikgu kamu marking nanti, markah penuh. Kalau dia write ikut rubrik tu, jadi bila dah tengok dah kumpul markah penuh, memang 100 dah. Bila kita key in, nanti sistem akan kirakan wajaran tu. Okay? Dia akan berlaku secara automatik. Tapi kamu sebagai pelajar yang memang ambil exam ni, kamu kena tahulah. Okay? Jadi total tadi yang saya cakap, markah dia ialah 100%. Okay, ini ialah format instrumen PT3 Geografi yang bermula dari tahun lepas. Jadi tahun ni pun sama juga, dia pakai format yang sama. Jadi kita ada ujian bertulis dan juga kita ada kajian lapangan, kerja khusus ya. Jadi saya nak pergi ke ujian bertulis dulu. Ujian bertulis ni dalam tu, dia terdiri daripada 3 bahagian. Okay, bahagian A ialah objektif aneka pilihan, soalan objektif. Kemudian bahagian B kita ada subjektif respon terhad. Okay. Kemudian bahagian C ialah subjektif respon terbuka. Okay, apa dia yang ada dalam tu?
Jadi untuk bahagian A, objektif aneka pilihan, ada 20 soalan objektif yang kamu kena jawab semua sekali. Okey? Markah dia ialah 20 markah. Maksud dia 20 soalan, 20 markah, satu soalan, satu markah. Okey, untuk bahagian B, ada 4 soalan subjektif, kena jawab semua, di mana markah penuhnya ialah 50 markah. Dan untuk bahagian C, ini ialah bahagian subjektif respon terbuka atau esei pendek, di mana ada 4 soalan dan kamu kena pilih 3 soalan yang kamu rasa sangat yakin untuk jawab. Okey? Dan markah untuk 3 soalan ni ialah 30 markah. Okey, jadi jumlah keseluruhan dia ialah 100% lah. Dan wajaran 80. Tempoh ujian 2 jam. Kemudian construct kamu boleh tengok kat situ Dia mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai, mencipta. Dan kaedah penskoran dia ialah dikotomus dan analitik. Di mana guru kamu akan menggunakan rubrik untuk marking lah nanti. Okey, yang ni ujian bertulis. Untuk kerja kursus, kajian lapangan geografi tadi, dia dalam bentuk tugasan. Okey, hanya satu tugasan je, satu tajuk je yang akan guru kamu minta kamu buat, di mana markah keseluruhan ialah 100%, macam yang saya bagi tahu tadi. Okey, dan tempoh ujian ditulis tingkatan 3 kan? Maksudnya kamu kena buat semasa kamu di tingkatan 3 tu. Bukan maksudnya daripada form 1 bawa ke form 2, bawa ke form 3, bukan. Semasa kamu di tingkatan 3, mengikut tarikh peperiksaan ataupun tarikh yang dikeluarkan oleh LPM, kena buat dalam tempoh tu. Maknanya dia ada tempoh untuk kita ke lapangan, fasa untuk kita menulis. Okey? Yang ni cikgu kamu akan beritahu lah bila exact tarikh tu sebenarnya. Bila PKP ni berlangsung, kita pun tak tahu ada perubahan kat mana kan. Okey? Jadi tunggu cikgu beritahu lah. Okey, dan untuk kaedah penskoran masih menggunakan rubrik juga. So cikgu kamu akan marking ikut rubrik. Okey, seterusnya. Ni tarikh yang asal lah, tarikh yang diberi oleh LPM dulu. Katanya akhir September hingga awal Oktober. Tapi tarikh sebenar tu tak tahu. Okey. Kemudian untuk KLG T3 pun dia bagi tempoh Jun-Julai. Kalau ikut tarikh awal lah. Jadi lepas PKP ni mungkin ada perubahan yang tu akan dimaklumkan kemudian. Untuk skop, okey, bagi ujian bertulis dulu, semua tema akan ditanya. Semua tema yang kita belajar masa form 1, form 2 dan form 3. Kecuali, tak ada kecuali yang ni, memang tanya semua. Ada kemahiran geografi, geografi fizikal, geografi manusia, geografi kawasan dan isu alam sekitar. Tanya semua. Okey, untuk kerja kursus pula, dia tanya semua juga kecuali kita tak ada pasal geografi kawasan. Yalah, geografi kawasan kan Asia Tenggara dengan Asia ataupun dunia, jadi tak ada lah dalam tu. Bermaksud kamu kena faham, kena menguasai semua skop ataupun semua topik yang telah dipelajari masa di tingkatan 1, 2 dan 3. Sebab kesemuanya akan berkait nanti. Okey, bagaimana nak skor? A. Tadi bila kita ikut teknik menjawab, kita nak dapat A lah kan? Jadi macam mana cara dia? Kamu kena tahu yang kejayaan ni kita kena rancang. Kita kena tahu macam mana nak buat. Jadi, cara dia macam mana? Cikgu dah kira dah. Okey. Berapakah markah minimum yang anda kena capai? Markah minimum ni maksudnya berapa paling common yang kena capai? Berapa markah paling sikit yang kamu kena capai untuk dapat A? Okey. Jadi untuk markah kerja kursus ataupun KLG T3, dia per 100 tadi kan? Kamu kena dapatkan 80 at least per 100. Okay, kalau dapat lagi banyak tu lagi baik lah. Sebab kalau 80 per 100, jadi wajaran dia ialah berapa? 16 per 20 sahaja. Okay, macam mana pula dengan ujian bertulis? Okay, markah untuk ujian bertulis, paper ni, kertas ni, paling common ataupun paling minimum, paling sikit kalau nak dapat A, kamu kena skor 86 per 100. Kalau tadi kajian lapangan dapat tinggi, dapat 90 tu lagi baiklah. Maksudnya kita taklah struggle sangat dekat kertas ni kan. Jadi kalau kerja khusus dapat 80, maksud dia kertas mesti dapat 86. Okay, macam mana tu 86? 86 ni, maksud dia bahagian A, kamu mesti dapat 16 per 20. Kena salah 4 saja. Okay, 4 saja kesalahan yang dibenarkan. Kejam tak?
Okay. Kemudian untuk bahagian B, kamu kena dapat 44/50. Maksudnya boleh salah 6 je. Macam nak buat? Adalah cara dia kan? Kemudian bahagian C, daripada 30 markah yang diperuntukkan, kamu kena dapat at least 26. Maknanya salah 4 jugalah. Okay? Jadi bila tambah 16, tambah 44, tambah 26, markah dia ialah 86. Jadi 86 ni, kenapa Sebab wajaran dia akan jadi 68/8/80. Okay, kalau kita tambah wajaran-wajaran tadi, total marks ialah 84/5/100. A lah tu kan, 85 kan? Tu pun A minimum, A atas pagar. Jadi kamu kena rancang, kamu nak skor yang mana? Kalau kamu berpotensi nak skor dalam KLGT3, buat yang terbaik. Supaya tak teruk sangat di ujian bertulis nanti. Okey, seterusnya, ingat kerja kursus diambil kira untuk menentukan tahap pencapaian. Kalau zaman PMR dulu, kita buat juga kajian lapangan, kita buat juga ujian bertulis. Tapi kajian lapangan punya markah tak menyumbang kepada markah ujian bertulis. Dia akan bagilah dalam slip, dalam result exam tu, dia tulislah A ke B ke C untuk kajian lapangan. Tapi untuk PT3 format baru, kajian lapangan memberi markah kepada ujian bertulis. Okay? Jadi kamu kena take serius dan kena buat betul-betul. Ya? Okey, kita pergi ke teknik menjawab. Tapi sebelum tu, cikgu nak minta kamu tengok dulu tentang peruntukan masa. Okey, masa yang diberi untuk ujian bertulis ni 2 jam ataupun 120 minit. Okey, kita kena merancang kejayaan kan? Jadi masa pun kita kena rancang jugalah. Okey, macam mana nak buat? Untuk ujian bertulis bahagian A, objektif aneka pilihan ada 20 soalan. Jadi kamu kena gunakan 20 minit saja. 20 minit pula. 40 minit saja. Maksud dia, satu soalan 2 minit. 2 minit tu lama tau. 2 minit tu lama. Okay? Jadi 20 minit, 20 soalan, darab 2 minit sama dengan 40 minit. Okay? Kalau kamu dah biasa jawab, dah selalu praktis, sebenarnya kamu boleh spend lebih kurang daripada tu. Okay? Kemudian untuk bahagian B pula, dia ada 4 soalan jawab semua. Okay, jadi satu soalan masa yang diperuntukkan tu ialah 10 minit. Jadi 10 minit darab 4 soalan sama dengan 40 minit. Ya, 40 minit lah. 10 minit tu pun lama juga. Kamu kalau biasa buat latihan banyak kali, kamu akan dapat jawab dengan lebih cepat daripada tu. Okay, untuk bahagian C, ada 4 soalan. Kamu perlu jawab 3 je yang kamu rasa paling yakin. Jadi masa yang diperuntukkan untuk satu soalan ialah 10 minit. Lama juga. Okay. Jadi 10 minit darab 3 soalan sama dengan 30 minit. Okay. Jadi 40 minit kena spend dekat bahagian A, 40 minit spend dekat bahagian B dan 40 minit spend dekat bahagian C. Jadi totalnya ialah 110 minit dan kamu ada masa 10 minit ekstra untuk buat semakkan. Okay, untung kan? Tapi dengan syarat jangan tidur lah. Kalau tidur, okeylah. Habislah peruntukan masa ni. Kalau kamu buat dengan cepat, jadi kamu ada banyak masa untuk check balik, semak balik yang mana yang kamu rasa, yang ni silap ni. Kamu boleh buat balik. Kira balik kan? Dan bagi jawapan yang tepat. Okay? Dan sebenarnya, masa ni ialah masa yang dirancang. Kamu boleh buat dengan lebih cepat kalau kamu praktis macam yang cikgu cakap tadi. Sebab practice makes perfect. Okay? Right. Okay. Apa lagi? Okay, seterusnya jawab soalan mudah dulu. Tak tahu bulatkan besar-besar, tinggalkan dulu dan nanti patah balik. Yang ni selalu cikgu kamu pesan So keep calm and relax. Exam ni kena relax. Okay, cikgu nak ke soalan objektif aneka pilihan dulu yang pertama. Jadi soalan ni kena jawab semua, ada 20 soalan. Kemudian markah pun 20, means that satu soalan sama dengan satu markah. Jadi dalam bahagian A ni, skop yang ditanya ialah semua tema dalam geografi kecuali kemahiran geografi. Kamu takkan jumpa tau. Kamu takkan jumpa soalan pasal jarak, pasal bearing, pasal arah. Kamu takkan jumpa dalam tu. Okay? Sebab kemahiran geografi memang takkan ada dalam soalan bahagian A.
Jadi macam mana teknik menjawab soalan objektif ni? Senang aja kan? Jadi untuk objektif, seperti mana yang cikgu cakap tadi, jawab semua soalan. Okay? Sebenarnya ada orang yang memang terror, dia memang boleh jawab dengan cepat. Tapi kita takut ketereran tu menyebabkan kelalaian. Jadi kelalaian tu boleh menyebabkan markah kurang. Jadi jangan kalut-kalut sangat, kan? Relax. 2 minit tu lama. Jawab soalan semua. Okay. Kemudian baca soalan dengan teliti, garis kata kunci soalan, garis kehendak soalan. Kalau dia kata dia nak ciri, bagi ciri. Kalau dia kata dia nak faktor, bagi faktor. Dia nak kesan, bagi kesan. Ya. Kemudian lepas kita garis kata kunci soalan, kita cuba labelkan rajah-rajah ataupun peta yang ada yang dibagi tu untuk mendapatkan idea jawapan. Ya. Kemudian semak jawapan satu-satu. Kemudian buat pilihan yang munasabah. Kalau tak munasabah, buanglah. Terutamanya kepada soalan yang ada dua jawapan dan pilih jawapan yang terbaik. Okey, teknik ni cikgu panggil dia sebagai bagels. Baca, garis, label, semak. Kena buat selalu. Okey, kita pergi ke soalan yang pertama. Kita try tengok. Ini adalah soalan objektif aneka pilihan. Jadi dibagi gambar Danau Toba. Ya, Danau Toba. Jadi macam mana? Kita buat dulu teknik bagels ni. Baca, garis, label, semak. Baca dulu. Bentuk muka bumi di atas merupakan sebuah apa dia? So, bila kita gariskan kata kunci, dia adalah bentuk muka bumi. So, dia nak tentang jenis bentuk muka bumi. Apa yang anda ingat tentang Danau Toba, kamu boleh labelkan lah. Labelkan dulu untuk jana idea. Okay, tasik volkanik, pelancongan. Okay, dan bila tengok pada jawapan, ada kan? Tasik volkanik, automatik jawapan dia ialah B. Okay, senang. Memang senang pun, tapi kita takut pelajar cemerlang macam kamu ni akan buat silap. Okay? Jadi, bila kita buat macam ni, kita boleh jawab dengan tenang dan tepat. Ya? Okay, yang kedua, ini adalah gambar foto berkaitan dengan hutan paya air masin ataupun hutan paya bakau. Betul tak? Kan? Okay, macam biasa gunakan bagels. Okay, baca dulu apakah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuhan dalam foto. Ini adalah soalan PT3 2019. Gariskan kata kunci dia nak apa? Oh, okey, dia nak faktor. So, kata kuncinya adalah faktor lah. Apa yang anda ingat tentang hutan paya air masin ni? Jadi, labelkan siap-siap kat situ. Contengkan kat kertas soalan tu. Pinggir pantai, saliran buruk, tanah berlumpur. Tengok jawapan. Ada tak? Ada kan? Kawasan pantai berlumpur. Okey, so jawapan yang anda bagi tu tepat, insyaAllah. Okey, yang ketiga, soalan berkaitan dengan peta. Sama juga, peta pun sama. Okey, jangan kalut. Guna teknik bagels tadi. Kawasan bertanda manakah di peta 1 merujuk kepada pernyataan di bawah. Pernyataannya ialah dataran beralun. Okey, tanaman utamanya ialah kelapa sawit dan getah. Kan? Okay, mungkin yang pandai tu tahu dah jawapan. Tapi jangan kalut. Relax dulu. Baca dah. Kemudian gariskan dia nak apa? Dia nak kawasan. So, kata kuncinya adalah kawasan. Okay, labelkan dulu apa yang anda ingat. A ialah dataran Kedah Perlis untuk padi. B ialah dataran Kelantan untuk padi. C ialah dataran Johor untuk kelapa sawit dan juga getah. Nampak tak? Okay, dan D ialah Kundasang untuk tanaman hawa sederhana. So, jana idea. Dapat jawapan tak? Automatik jawapannya ialah C. Senang kan? Okey, insya-Allah senanglah. Okey, soalan berikutnya, ini adalah soalan aneka pilihan dui jawapan. Okey, kalau jenis macam ni memang kena alert lebih lah. Soalannya, kita guna kaedah ataupun teknik bagel juga dan juga teknik singkir. Teknik singkir. Biasa cikgu-cikgu memang sangat tahu dan student yang biasa guna memang sangat tahu. Soalannya, baca dulu. Apakah amalan yang menepati konsep teknologi hijau? Soalan ni adalah soalan PD3 2019. Gariskan kata kunci. So, amalan. Kata kunci ni adalah amalan teknologi hijau. Okey. Apa dia tu? Amalan teknologi hijau. Labelkan dulu. Apa yang kamu tahu? Tak awam. Tenaga solar. Kongsi kereta. Betul tak? Okey. So, ada jawapan tak kat situ? Mari kita tengok. Untuk pilihan yang pertama, meningkatkan penggunaan tenaga solar. Betul tak? Betul kan? So, mana-mana jawapan yang tidak ada nombor 1 kita buang. Right? Okay. Kemudian nombor 2, penggunaan plastik bungkus makanan. Tak, salah lah kan? Salah kan?
Okey, bila salah, mana-mana jawapan yang ada nombor 2 kita buang, automatik jawapannya ialah B. Okey, sebab tu kena relax, baru kamu akan nampak jawapan satu-satu. Okey, soalan berikutnya, masih soalan aneka pilihan dui jawapan, kan? Okey, sama juga teknik singkir dan jangan lupa bagels kita tadi. Baca dulu apakah fenomena yang berlaku akibat peredaran bumi mengelilingi matahari. Soalan ni adalah soalan PT3 2019. Jadi, apa kehendak jawapan gariskan? Kehendak dia ialah dia nak tahu akibat fenomena yang berlaku akibat peredaran bumi. Okey, akibat ataupun kesan. Okey, boleh tulis dulu apa yang kita ingat, labelkan dulu. Okey, kalau peredaran bumi ni yang macam ni lah, kejadian 4 musim, fenomena gerhana bulan matahari kan. Okey, dan kita jawab satu persatu. Satu betul kan? 4 musim. So, mana-mana jawapan yang tidak ada nombor 1 kita buang. Tinggallah 2. Tengok nombor 2 pula. Gerhana matahari betul tak? Betul kan? Okey. Mana-mana jawapan yang tidak ada nombor 2 kita buang. Jadi, automatik jawapannya ialah A. Senang tak? Okey, senang InsyaAllah. Senang sangat. Okey, jom kita ke bahagian seterusnya, B dan C. Jadi, bahagian B ni adalah soalan subjektif respon terhad, manakala bahagian C ni adalah respon terbuka. Jadi, sebenarnya sebelum kita mula menjawab ni, soalan-soalan yang berkaitan dengan respons, kita biasanya kena jawab berdasarkan kata tugas. Okey? Kata tugas ni yang pertama cikgu nak bagi tahu kamu, kalau jumpa soalan di mana depan dia ataupun kata tugas dia ialah nyatakan, senaraikan, tuliskan, apakah, berapakah, takrifkan, definisikan, namakan, labelkan, kena pasti, bilakah. Kalau jumpa kata tugas yang macam ni, nak buat macam mana? Okey, beri fakta sahaja. Tak payah susah-susah jawab, huraikan, tak payah susah-susah bagi contoh, tak perlu. Bagi fakta saja. Okey, nak bagi banyak mana? Bilangan jawapan adalah berdasarkan kepada peruntukan markah. Kalau markah dia 5, maka kamu kena bagi 5 fakta. Kalau kamu bagi 100 fakta yang betul sekalipun, markah maksimum ialah 5 saja. Okey? Seterusnya, kata tugas jelaskan, terangkan, mengapa dan bagaimana. Okey? Kalau jumpa soalan yang kata tugas kat depan dia macam ni, apa nak buat? Kamu kena bagi jawapan fakta dan huraian sahaja berdasarkan peruntukan markah. Dan kalau huraian salah, contoh boleh dipakai. Maksud dia macam ni. Selalu cikgu bagi tahu, kalau nak selamat, walaupun dia kata jelaskan, terangkan, mengapa, bagaimana, bagi fakta dan huraian saja kan? Tapi kalau nak selamat, bagi contoh sekali. Fakta, huraian, contoh. Sebab kalau huraian kita salah, contoh boleh diambil kira. Dengan syarat dia tak duduk dalam satu perkataan lah. Okey? Betul ke cakap tadi? Kalau maksudnya macam ni. Kalau kita bagi contoh, katalah kita jawab fakta, huraian, contoh ayat kita tu kan. Untuk soalan yang macam ni. Jadi, huraian kita salah. Okey, huraian kita salah. Jadi, contoh boleh diguna pakai untuk menggantikan huraian tadi. So, markah dikira lah. Okey? Tapi kalau kita bagi macam ni. Fakta, huraian, contoh. Kan? Fakta betul, huraian betul, contoh pun betul juga. Yang ni. Dalam bila ayat yang sama, contoh tu tak dipakai. Dia akan ambil huraian sebab huraian dah betul. Okey? Jadi cikgu ulang balik. Kalau soalan yang kata tugas macam ni, jelaskan, terangkan, mengapa, bagaimana, bagi fakta dan huraian sahaja. Nak selamat, fakta, huraian dan contoh. Okey? Jelas tak? Jelas kan? Okey, seterusnya, untuk kata tugas huraikan. Okey, huraikan. Nak buat macam mana? Okey, bila huraikan, yang ni yang kena bagi fakta, huraian dan contoh. Yang ni memang wajib bagi contoh lah. Okey, sebab ketiga-tiganya diambil kira dalam markah. Ya? Dan fakta, huraian, contoh ni akan kamu bagi berdasarkan peruntukan markah. Nanti cikgu terangkan macam mana. Okey, 3 benda ni faham Tiga kata tugas, 3 jenis kata tugas ni kamu faham Okey, kalau tak faham boleh tanya, onkan mikrofon ataupun kamu just tulis nanti di Telegram di grup kita nanti. Okey, seterusnya, macam mana nak bagi markah ni? Okey.
Kita ke kata tugas, jelaskan, terangkan, mengapa, bagaimana dulu. Jadi cikgu bagi tahu dah tadi, jenis kata tugas yang macam ni, kita kena bagi tahu fakta dan huraian. Dan contohlah, fakta, huraian, contohlah. Okey. Selalunya markah penuh untuk soalan yang kata tugas macam ni, 4 markah. Ada juga yang 6. Tapi kebanyakannya selalunya ialah 4 markah. Kalau markah penuh 4, kamu kena bagi 2 fakta, 2 huraian ataupun contoh. Okey? Boleh buat ayat, boleh buat 2 ayat. Satu ayat ada fakta huraian, satu ayat lagi ada fakta huraian. Yang tu yang terbaik lah. Okey. Kalau pelajar jawab macam ni, macam mana cikgu bagi markah? Okey tengok sama-sama. Kalau pelajar bagi 2 fakta saja, huraian tak ada contoh lagi lah kan. Jadi markah yang boleh kamu dapat maksimum untuk jawapan tadi ialah 2 markah. Kalau pelajar bagi 1 fakta, 1 huraian, dapat 2 markah juga. Okey, kalau pelajar bagi 2 fakta, 1 huraian, 3 markah. Kalau pelajar bagi 3 fakta, 1 huraian, bukan 4 tapi 3 markah. Sebab dah bagi tahu tadi, untuk fakta, markah maksimum yang diterima 2 saja. Kalau kamu bagi 3, semua betul pun, 2 je yang dia akan ambil kira. So, 3 fakta, 1 huraian, 3 markah. Okey, 2 fakta, 2 huraian pelajar bagi. So, just nice lah, 4 markah. Kemudian, untuk soalan yang 6 markah ni, 2 fakta, 2 huraian, 1 contoh. Okey, boleh diterima contoh tu. Maksudnya, kalau bagi 2, 2, 1, jika markah maksimum dia 6, kamu akan dapat 5 lah. Okey, tapi kalau markah maksimum dia bagi 4, kamu akan dapat 4. Walaupun 5 tu betul, 2 fakta tu betul, 2 huraian kamu bagi tu pun betul, 1 contoh pun betul. Tapi disebabkan markah maksimum soalan tu 4, maka kamu dapat 4 markah saja. Okey, faham? Right, kita ke maklumat seterusnya. Okey, untuk kata tugas huraikan. Huraikan tadi cikgu dah beritahu, kamu kena ada fakta, huraian dan contoh. Fakta, huraian, contoh ni memang wajib. Okey, markah yang biasanya diperuntukkan untuk soalan macam ni biasanya 6 lah. Kadang-kadang ada juga 3. Tengok markah tu, kamu boleh rancang. Okey, kalau 6 markah penuh dia 6. So, kena ada 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Okey, yang tu memang yang perfect lah. Okey, kalau pelajar jawab macam ni, macam mana? Okey, 2 fakta, dia bagi fakta je. So, tak ada huraian, tak ada contoh, 2 markah. Okey, kalau dia bagi 1 fakta, 1 huraian, 2 markah juga. Kalau dia bagi 2 fakta, 2 huraian, 4 markah. Okey, kalau dia bagi 3 fakta, 3 huraian, bukan 6. Sebab tadi markah maksimum untuk fakta 2 je kan? Untuk huraian 2 juga kan? Jadi 2 tambah 2, 4. Maksimum 4 markah. Walaupun dia skor 6, tapi sebab markah maksimum tu 4 je, dapat 4 je lah. Okey, kemudian kalau dia bagi 1 fakta, 1 huraian, 1 contoh, 3 markah. Dan kalau dia bagi 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, dalam jawapan tu, bila right ada 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, just nice, dia akan dapat 6 markah. Okey, nampak macam mana cara nak menjawab dan cara nak dapat markah lah. Okey, jom kita pergi ke contoh-contoh soalan untuk bahagian B, iaitu respon terhad. Okey, ini dia soalan dia. Bukan, ni format dulu. Format dulu. Okey, bahagian B ni ada 4 soalan. 4 soalan jawab semua. Okey, untuk soalan yang pertama, soalan dia ada pecahan, 5 pecahan. So, soalan yang pertama tu ada A, soalan ada B, ada C, ada D, ada E. 1 A, 1 B, 1 C, 1 D, 1 E. Dia bagi dalam bentuk struktur, markah dia 15. Okey, untuk soalan nombor 2, pecahan dia ada 3, maksudnya 2A, 2B, 2C, bentuk soalan struktur. Jumlah markah dia 15. Banyak ni. Sebab kedua-dua soalan nombor 1 dan nombor 2 ni merupakan soalan kemahiran geografi. Kemahiran tadi tak ada kat objektif, so ada dekat sini. Okey, untuk soalan 1, dia tanya apa tau? Dia akan tanya tentang peta topografi. Peta topografi yang color tu, bukan peta lakar. Okey, kemudian untuk soalan nombor 2, kemahiran geografi juga, dia akan tanya sama ada graf ataupun carta pie. Tapi majoriti soalan yang cikgu duk jumpa ni banyak graf lah. Carta pie mungkin ada, kita tak tahu. Okey, kamu kena bersedia.
Kemudian soalan yang ketiga ni ialah soalan struktur juga di mana pecahan dia 3 atau 4. Maksudnya ada 3A, 3B, 3C, 3D ataupun 3A, B, C je. Markah dia 10 je. Dan soalan ini adalah soalan yang berkaitan dengan peta. Peta ni maksudnya bukan peta topografi tapi peta Malaysia ke, peta Asia Tenggara ke yang dia lorekkan kawasan. Dia tanya kawasan tu. Okay. Kemudian soalan nombor 4 pun struktur juga. Soalan ni ada 3 hingga 4 pecahan. Part A, Part B, Part C, Part D ataupun Part A, B, C. Markah dia adalah 10 markah. Dan skop soalan ni, dia akan bertanya tentang geografi kawasan atau fizikal yang berkaitan dengan foto. Nanti kita tengok contoh dia macam mana. Okey, apa yang ditanya? Ni penting kena tahu ni. Soalan 1 tu, kemahiran kan? Dia berkaitan dengan peta. Jadi kamu make sure kamu sangat faham dan kalau tak faham, ada masa nak belajar lagi. Kamu kena faham macam mana nak selesaikan soalan berkaitan dengan RG, rujukan grid. 4 angka, 6 angka. Okey. Kemudian kamu pandai ukur jarak, kamu pandai ukur bearing sudutan lah. Okey, kamu pandai tentukan pandang darat fizikal, pandang darat budaya dan kamu pandai buat pentafsiran peta. Okey. Untuk soalan kedua yang 15 markah kemahiran geografi ni berkaitan dengan graf dengan carta-pai, kamu kena pandai lukis graf dengan carta-pai tu. Kamu kena pandai daripada mula, step by step. Sebab setiap step tu ada markah. Dan kemudian diikuti dengan soalan-soalan berkaitan dengan topik yang diajukan tu lah. Sama ada topik di graf ataupun carta-pai. Contoh kalau dia bagi soalan tentang hujan dan juga suhu, nanti soalan seterusnya tu dia akan tanyalah macam apa kaitan dengan suhu, bagaimana dengan hujan, dia akan tanya. Jadi soalan ini dia ada saling kaitan dengan bab-bab lain yang kamu telah belajar. Okey? Contohnya kalau bab hujan dengan suhu tadi kan tingkatan 2 belajar kan? Maknanya kamu kena ada pengetahuan bila nak jawab soalan ni. Okey? Untuk soalan yang ketiga dan keempat, soalan tu boleh tanya macam-macam dan juga ada soalan kebat. Jadi peruntukan markah untuk soalan 3 adalah 10 markah. Soalan 4 pun 10 markah juga. Okey. Soalan ni dia terbuka dari mana-mana topik. Okey, ada unsur kebat lah. Nak jawab macam mana? Sama juga macam tadi. Jawab semua soalan. Jangan tinggal. Okey, jawab juga semua soalan. Baca soalan, garis kata kunci, lihat kata tugas. Right? Labelkan untuk dapatkan idea jawapan, rangkakan jawapan dan bagi jawapan yang terbaik. Lepas tu semak. Ini pun guna Bagel juga. Okay, Bagels ni actually dia nak hadkan kamu jangan laju sangat, relax. Keep calm and relax. Okay. Dan yang ni memang kena habaq siap-siap. Kalau kamu tak ingat dekat exam nanti boleh buka balik video cikgu ni. Okay. Bawa pensel 2B. Bawa Jangan color ataupun jangan hitamkan kertas objektif kamu dengan pen. Walaupun semua jawapan kamu betul, tapi nanti bila masuk mesin ke, habis. Semua salah. Okay, tak dapat nak detect. 2B, pensel dia. Jangan HB. Dia tak terang. Yang kedua, bawa pemadam. Biasalah kan? Kalau salah, padamlah. Okay. Yang ketiga, bawa pembaris. Okay. Jangka sudut. Bawa benang. Dan juga kalkulator. Tolong bawa. Okay. Kalau mak cikgu banyak ni takut hilang kan? Takut hilang ke takut lupa ke. Tak apa. Ni kan ada pembaris multijio. Okay. Tak apa. Bawa. Kalau tak ada pembaris ni tak apa. Bawa je yang asas tu. Yeah. Kalau kamu pandai menjawab sekalipun, tapi tak ada alat-alat ini, dia boleh mengganggu kamu menjawab. Mana boleh pinjam masa exam, betul tak? Okay. Bawa Okay, soalan yang pertama yang berkaitan dengan bahagian B ialah soalan peta. Yang ni cikgu nak minta kamu ready dengan soalan peta. Okay, apa yang kamu kena ambil tahu dulu bila jumpa soalan peta ini? Right? Arah mata angin. Anggapkan dia duduk tengah-tengah. So, kamu tahu mana utara peta, mana timur laut peta, mana timur peta, mana selatan peta, mana barat peta. Okay. Kemudian, tengok kepada skala yang diberi. Kalau dia bagi skala macam ni, senanglah dia habaq siap-siap lah. 1 cm mewakili 0.5 km. Senanglah. Tapi, biasanya peta topografi ni, yang original tu, selalunya dalam bentuk skala pecahwakilan ataupun skala lurus. Kamu kena pandai baca. Okay, skala pecahwakilan contoh 1/50,000. Maksud dia apa dia?
Kalau kamu pandai ukur jarak tapi tak faham pasal skala, tak boleh. Okay, kamu kena faham. Jadi 1/50,000 ni bersamaan dengan 1 sentimeter mewakili 0.5 kilometer. Okay, kalau dah tahu benda ni memang selamat. Kita tengok soalan contoh soalan. Baiklah, soalan yang pertama ni, nyatakan rujukan grid 6 angka session trigonometri Bukit Pari-Pari. Apa yang kena buat ialah cari dulu Bukit Pari-Pari tu kat mana. Jadi ini Bukit Pari-Pari. Okey. Kemudian bila nak tentukan RG 6 angka, kamu kena tengok dekat persilangan garisan timuran dan utaraan. Baca timuran dulu, baru baca utaraan. Okey. Ini ialah garisan timuran yang lalu tengah-tengah session trigonometri tadi. Dan ini ialah garisan utaraan. So sekarang ni baca di titik persilangan dia. Okey, jadi jawapan yang diberi, jawapan yang pelajar beri, katakanlah 141,889. So ini jawapan yang tepat. Jadi markah maksimum kamu dapat ialah 2 markah. Okey, tapi dia ada cara pemarkahan Jadi kamu tengok betul-betul. Kalau pelajar bagi jawapan tepat, macam dalam skema, so dapat 2 lah, dapat penuh lah. Okey, tetapi ada kelonggaran sikit. Kalau pelajar bagi jawapan kurang ataupun lebih 1, macam ni okey, tetap dapat 2 markah juga. Okey, kalau tadi jawapan tepat 141,889, kalau kurang 1 lebih 1, 141,888 ataupun 141,890, tetap diterima sebagai jawapan markah penuh. Okey, tapi kalau kamu bagi jawapan kurang atau lebih 2 tempat, macam ni, markah bagi juga, tapi 1 saja. Okey, faham Kalau maksudnya kita punya jawapan kita tak tepat, kurang lebih 1, still dapat markah penuh. Tapi kalau kurang atau lebih 2, dapat 1 je. Kalau lebih daripada tu, tak dapat langsung. Okey, faham Okey, seterusnya soalan. Kira jarak Sungai Kemas dari RG 090867 ke RG 112860. Okey, markah penuh 2 markah. Apa nak kena buat? Bila soalan sungai, nak guna apa? Benang lah kan? Benang paling tepat. Tapi kalau tak ada benang, jangan risau. Jangan pula ambil benang baju. Jangan pula tarik rambut. Tapi lelaki rambut pendek kan? Tak boleh kan? Okey, ambil jalur kertas. Boleh? Gunakan jalur kertas. Pusing. Dapat satu ukuran. Ukur dekat pembaris. Tapi kalau ada benang, sangat baiklah. Okey? Jadi apa nak buat dulu sebelum ukur? Tengok kat mana RG 090867. Okey, kat sini. Okey, kemudian mana RG 112860 kat sini. Tak pandai baca RG, takkan jumpa sayang. Okey, kena pandai baca RG. Then, ukurlah dari situ. Ukurlah dua-dua point tu, dari point tu ke point tu. Nanti baca dekat pembaris berapa cm. Dan darabkan dengan skala yang diberi. Okey, katalah student bagi jawapan. Okey, skala kena ambil tahu 3.75 km. Ini jawapan dalam skema. So, of course akan dapat 2 markah. Okey, macam tadi juga ada kelonggaran. Kalau student jawab kurang atau lebih 1, macam ni, masih dapat 2 markah juga. Okey, sebab kita tak tahu kadang-kadang kertas yang di-print di sekolah ni dengan di-print di sekolah ni lari kan? Kita tak tahu kan? Jadi dia ada kelonggaran. Kemudian kalau pelajar jawab kurang atau lebih 2 macam ni, masih diterima tapi markah yang kamu dapat ialah 1 saja. Okey, faham? Okey, cikgu nak ingatkan ataupun nak inform kamulah. Kalau pelajar tak letak unit, lupa kan? Selalu kan pelajar lupa, tak ambil berat kan? Okey, boleh diterima. Boleh. Tak ada unit, okey. Jangan letak unit yang salah. Contohnya kamu unit kilometer jawapan dia, tapi kamu letak meter ataupun sentimeter. Memang salah, semua salah terus. Jadi nak selamat, tak letak lah. Okay, tapi janganlah tak letak. Letaklah. Kita belajar, memang kena buat bagi sempurna. Okay? Okay, baiklah. Kita pergi ke soalan yang berikutnya. Soalan berikutnya ialah soalan berkaitan dengan bearing sudutan. Jadi bila kita nak buat soalan bearing ni, peralatan yang kena ada ialah protractor ataupun jangka sudut kan. Kalau tak ada jangka sudut, kalau pandai jawab macam mana sekalipun,
susah sebab tak ada peralatan. Okey, soalan tanya bearing sedutan Balai Polis Putrajaya 092883 dari sekolah di Kampung Kemboja 101891. Jadi dia nak bearing sedutan Balai Polis. Okey, jadi kamu kena ukur dari sekolah di Kampung Kemboja. Jadi apa yang nak kena buat ialah tentukan dulu lokasi Balai Polis Putrajaya ikut RG yang diberi. Jadi kat sinilah. Okey, kemudian tentukan kedudukan sekolah di Kampung Kemboja kat sini dan hubungkan kedua-dua poin berkenaan. Okey, disebabkan kita kena ukur dari sekolah di Kampung Kemboja, maka letakkan protractor dekat situ tepat-tepat dan ukur dari utara sampai ke garisan penghubung. Okey, yang merah tu ya. Jadi jawapan yang diberi ialah 230 darjah. Ini jawapan dalam skema. Kalau pelajar jawab tepat macam ni, dapat markah penuh 2 lah. Okey, tapi ada kelonggaran kalau pelajar jawab kurang ataupun lebih 1. Contohnya jawapan pelajar ada 29 darjah ataupun 231 darjah, markah tetap diberi penuh. Kalau pelajar jawab kurang atau lebih 2, okey, dapat markah juga tapi 1 sahaja. Dan suka diingatkan kepada pelajar, kalau bolehlah bagi unit tu kena tepat. Okey, kalau tak bagi unit pun tak ada masalah sebenarnya sebab kalau simbol darjah tu pelajar tak letak sebab lupa ke kan, tetap diterima jawapan tu. Ya? Tapi kalau simbol yang diberi darjah Celsius maksudnya salah. So, jawapan tu kalau dia punya sudut betul pun, jawapan tu tidak diterima. Contohnya kamu letak 230 darjah Celsius. 230 tu tepat dah. Tapi bila unit tu salah, maka jawapan tu tidak diterima. Okey. Soalan berikutnya ialah, jelaskan mengapa kawasan Teberau Jaya menjadi tumpuan penduduk. 3 markah. Jadi soalan ni berkaitan dengan soalan pentafsiran peta. Kata kuncinya ialah kata tugas ialah jelaskan. Okey. Kemudian markahnya ialah 3. Jadi bila jelaskan ni fakta huraian, betul tak? Ataupun fakta huraian atau contoh. Okey. Jadi bila 3 markah, pelajar boleh bagi jawapan macam ni. Okey, cadangan jawapan dia sama ada pelajar bagi 2 fakta 1 huraian ataupun contoh ataupun 1 fakta 2 huraian ataupun contoh. Jadi ni antara contoh jawapan yang boleh diberi untuk menjawab soalan ini. Okey, senang aja. Banyak kemudahan awam seperti balai polis. Dalam satu ayat ada fakta dan huraian. Simple kan? Okey, seterusnya, tu baru 2 markah tadi. Terdapat kawasan tanam pamah rata yang sesuai untuk pertanian. Ada fakta dan huraian. Yang ayat pertama tadi ada fakta dan contoh. Okey. Ayat yang kedua ialah fakta dan huraian. Jadi, pelajar bagi 2 fakta, 2 huraian. Yang betul. Okey, kalau ikutkan markah penuh 4 lah kan. Tapi sebab markah maksimum ialah 3, maka pelajar boleh dapat 3 markah. Okey. Soalan yang berikutnya masih soalan berkaitan dengan pentafsiran. Jelaskan mengapa kawasan hutan Bukit Kayu penting kepada alam sekitar. Jadi kalau soalan macam ni, cikgu nak minta kamu guna teknik bagels tu. Sebab kita tak kalut. Okey? Yang pertama tengok kata tugas soalan, jelaskan. Okey? Kemudian dia kata kenapa kawasan tu penting kepada alam sekitar. Ingat alam sekitar bukan kepada manusia. Jadi kena jawab kepentingan kepada alam sekitar. Jadi jawab dia punya markah ialah 4. Bila jelaskan 4 markah, fakta huraian kan? Fakta huraian atau contoh. Jadi, 2 fakta, 2 huraian atau contoh. Okey, sebaiknya lah. Okey, dan ini adalah cadangan jawapan yang pelajar boleh bagi kalau nak skor markah penuh. Dan ini adalah antara contoh jawapan yang boleh diberi. Okey, hutan rizab berkenaan dia adalah habitat kepada flora ataupun fauna. Ada dalam satu ayat tu dah ada 1 fakta, 1 huraian. Okey. Ayat yang kedua. Terdapat tumbuhan hijau yang menyederhanakan suhu. Ataupun terdapat tumbuhan hijau yang bertindak sebagai penghalang hakisan. Nampak tak? Satu ayat ada fakta dan huraian. Jadi untuk memenuhi markah 4 markah ni, kena bagi 2 ayat yang ada fakta huraian.
fakta huraian. Jadi kita akan dapat 2 fakta, 2 huraian ataupun contoh yang membawa markah sebanyak 4 markah. Tadi mula-mula tadi cikgu dah pesan dah. Dalam soalan jelaskan, terangkan, mengapa, bagaimana. Kamu kena bagi fakta dan huraian sebenarnya. Tapi nak selamat, boleh bagi contoh. Sebab kalau huraian kamu salah, at least contoh kamu boleh diguna pakai. Okey, faham ya? Okey, seterusnya. Ada tips. Kalaulah soalan-soalan berkaitan peta ni ditanya tentang faktor. Berkaitan dengan pertanian lah selalunya kan. Soalan ni minta kamu tengok, perhati kepada apa pandang darat yang ada dalam peta sebenarnya. Kamu kena alert. Okey? Banyak soalan berkaitan dengan peta topografi ni, dia akan tanya, apakah faktor yang mempengaruhi tanaman padi di kawasan tersebut? Okey? Ataupun apakah faktor yang mempengaruhi tanaman getah dan kelapa sawit di kawasan tersebut? Bila tengok faktor, kamu kena tengok apa pandang darat yang ada. Kalau kamu tengok tentang bentuk muka bumi, jadi kalau padi ni bentuk muka bumi tanah pamah lah yang menjadi faktor dia, membolehkan padi ditanam. Kalau bentuk muka bumi untuk getah dengan kelapa sawit, kamu akan nampak tanah pamah yang rata dan kontur. Jadi kita boleh beritahu bentuk muka bumi tanah pamah yang rata dan beralun mempengaruhi pertanian getah dan kelapa sawit. Nampak tak? Okey. Tengok ada tak jalan raya? Kalau ada jalan raya, kita boleh kata jaringan pengangkutan yang baik sebagai faktor dia. Ada tak pertempatan dekat kawasan tu? Kalau kita nampak macam ada kampung kan, ada rumah-rumah tu, simbol-simbol rumah tu, maksud dia faktor yang mempengaruhinya ialah bekalan tenaga buruh yang ramai. Okey? Ada sungai tak kat kawasan tu? Kalau nampak sungai, maksud dia faktornya ialah bekalan air dari sungai ataupun bantuan pengairan untuk padi. Kalau untuk getah dan kelapa sawit, kita boleh beritahu terdapat saliran yang baik. Okey, ini antara tips lah kalau ada soalan berkaitan dengan faktor mempengaruhi pertanian dalam soalan peta tersebut. Okey. Seterusnya, kita nak bincang soalan bahagian B juga, iaitu soalan yang kedua. Soalan yang kedua ni biasanya soalan yang berkaitan dengan graf ataupun carta pie. Soalan carta pie ni ada tapi jarang ditanya lah. Graf banyak. Tapi macam mana pun kita kena bersedia juga. Dalam soalan berkaitan dengan graf dan carta pie ni, apa yang dia nak soal kamu ialah berkaitan dengan kemahiran melukis. Kamu kena pandai melukis setiap satu tu. Okey? Dan juga ada juga soalan yang berkaitan dengan pentafsiran. Di mana dia akan kaitkan dengan tema-tema yang berkaitan. Nak jawab tu kena ada pengetahuan lah tentang tema-tema yang berkaitan. Okey, kita tengok soalan macam mana. Okey, soalan ni. Jadual 1 menunjukkan min suhu bulanan. Okey, Bandaraya Kuala Lumpur pada tahun 2018. Jadi dia bagi jadual lah, dia dah bagi data siap-siap. Dan dia tanya soalan dekat bawah tu. Dengan menggunakan skala 1 cm sama dengan 2 darjah Celsius, lukiskan graf garisan yang menunjukkan min suhu bulanan Kuala Lumpur pada tahun 2018. 8 markah. Okey, jadi cikgu nak terangkan bagaimana caranya kamu nak menyantuni soalan ni. Okey, jadi yang pertama, bagels pelan-pelan. Okey, jadi jadual menunjukkan tu, min suhu bulanan tu, ini adalah tajuk yang kamu kena tulis dengan penuh nanti. Jangan tulis sekerat-sekerat, tulis penuh. Okey, kemudian baca soalan. Dengan menggunakan skala 1 cm sama dengan 2 darjah Celsius. Skala telah diminta macam tu. Kena bagi macam tu. Ya. Kemudian dia kata lukis graf garisan. Dia nak graf garisan, maksudnya jangan bagi graf lain. Jangan pandai-pandai buat carta pie. Okey, dia nak graf garisan. Ya, yang menunjukkan min suhu bulanan, okey, bla bla bla, 8 markah. Jadi bagaimanakah cara pemarkahan kepada soalan ini? Tengok ya. Jadi ada 5 perkara yang diambil kira. Yang pertama, tajuk kalau lengkap 1 markah. Sebab tu cikgu minta kamu tengok tajuk tadi. Jangan ambil sekerat-sekerat tapi ambil semuanya ya. Kemudian skala yang diberi ikut tak? Kalau ikut dan betul 1 markah. Okey. Kemudian paksi X. Ada label tak? Label tu betul. Kalau betul 1 markah. Kemudian paksi Y, ada tak? Betul tak label dia? Kalau betul, 1 markah. Kemudian bila kita plot tu, setiap pemplotan yang betul,
membawa markah 1. Maknanya pemeriksa akan cek satu dan bagi markah kepada setiap satu. Disebabkan soalan ini suhu pada bulan Januari hingga Disember 12 bulan, maka ada 12 pemplotan, jadi 12 markah dekat sini. Bila kita tambah, kalau kita buat betul semua, tambah semuanya 16 markah. Tapi disebabkan markah yang diperuntukkan maksimum 8 saja, maka kamu tetap akan dapat markah maksimum tersebut. Okey? Janji bila jawab soalan yang macam ni, jangan apa? Okey, sorry. Tadi cikgu lupa nak beritahu maksimum dapat 8 kan? Yang cikgu pesan tadi, kena jawab soalan ikut kehendak soalan, janji jangan derhaka. Derhaka maksud cikgu, soalan dah bagi dia nak skala macam tu, kamu tak bagi macam mana yang dia nak. Okey? Soalan kata dia nak graf garisan. Kamu bagi graf lain. Yang tu derhaka. Bila derhaka ni, dia punya impact sangat besar lah. Banyak markah akan dipotong. Okay, kita tengok salah satu contoh lah. Ini satu contoh jawapan yang diberikan oleh pelajar. Okay, kamu boleh tengok ada tak? Kamu rasa boleh dapat markah penuh tak kalau macam ni? Mari kita check sama-sama. Okay, tajuk. Ada tajuk tak? Tajuk yang lengkap. Ada kan? Okay, tengok skala pula. Skala dia ikut tak apa yang soalan nak? 1 cm sama dengan 2 darjah Celsius. Betul kan? Okay. Paksi X betul tak? Betul kan? Okay, satu markah lagi. Paksi Y betul tak? Betul kan? Okay, satu markah lagi. Dan bila kita check point garisan tu, setiap satu pemplotan tu, kalau betul, cikgu akan rate satu-satu lah Dan jumlah markah yang terkumpul untuk pemplotan ialah 12 markah. Menyebabkan jumlah keseluruhan untuk jawapan soalan ni, pelajar ni dapat 16 markah. Tapi disebabkan markah maksimum yang ditawarkan ialah 8, maka pelajar akan dapat 8 markah. Tak rugi pun kalau buat betul-betul, memang akan dapat 8 markah. Okay? Jadi kita tengok pula contoh jawapan yang kedua yang diberikan oleh pelajar. Okay, pelajar yang kedua ni dia bagi macam ni. Ini jawapan dia. Rasanya boleh dapat markah penuh tak? Okay, tengok Jom kita rate sama-sama. Tajuk ada. Ada. Okay, skala betul tak? Okay, pelajar ni derhaka tau. Dia tak ikut skala yang diminta. Jadi bila skala salah, maka kosonglah untuk skala. Paksi X betul tak? Bulan, betul kan? Okay, satu markah untuk paksi X. Paksi Y dia pun betul, satu markah untuk paksi Y. Dan untuk pemplotan, poin-poin garisan tu, walaupun pelajar ini dia plotkan tepat. Kalau kita tengok satu-satu tu memang tepat sebenarnya. Tapi disebabkan skala yang dibuat tadi salah, maka semua pemplotan tidak diterima. So, rugilah. Jadi, pelajar ni hanya boleh dapat markah 3 sahaja. 3/8. Sayang kan? Sebab tu kena faham, jangan derhaka cikgu sebut tadi. Okay? Okey, soalan berikutnya ialah jelaskan 2 langkah untuk mengurangkan peningkatan suhu di Kuala Lumpur. Jadi soalan ni ialah soalan pentafsiran graf. Okey, dan dia kaitkan juga dengan konsep fenomena peningkatan suhu yang pernah kita belajar lah masa di tingkatan 2. Okey Jadi soalan ni kata tugasnya ialah jelaskan, markah dia ialah 4. Jadi dia dah bagi tahu dah 2 kan, 2 langkah. Jadi apa yang kita kena buat ialah baca dulu soalan. Regel tadi kan. Okey. Kemudian 4 markah. Jadi bila jelaskan ni fakta huraian. Dan untuk memenuhi 4 markah ni ialah fakta 2, huraian kena 2. Jadi apa yang boleh kita jawab? Banyak jawapan kita kan? Kamu boleh jawab. Antaranya ialah menanam pokok untuk meningkatkan oksigen. Jadi nampak tak? Simple je. Ayat dia satu je. Ayat dia pendek je. Satu ayat tanam pokok dah fakta untuk meningkatkan oksigen. Kadar oksigen. Kadar oksigen tu dah huraian. Jadi satu ayat dapat 2 markah dah. Jadi tambah satu ayat lagi. Okey, langkah untuk mengurangkan peningkatan suhu di Kuala Lumpur ialah berkongsi kereta. Contoh dia.
untuk mengurangkan pelepasan asap. Nampak tak? Jadi, kongsi kereta fakta juga, mengurangkan pelepasan asap, huraian. Jadi kita dah bagi dua jawapan, dua ayat, di mana ayat yang pertama ada fakta huraian, ayat yang kedua ada fakta huraian juga. Cukuplah 4, dua fakta, dua huraian, senang kan? Banyak lagi jawapan dia yang kamu boleh bagi, dan ini adalah antara jawapan yang ada dalam skema pemakahan. Guru-guru ni tak zalim tau, pemeriksa tak zalim, jangan risau. Ada banyak tawaran jawapan ni lah untuk soalan ni. Jadi pelajar ada banyak peluang untuk memberi jawapan yang betul. Okey, ada lagi tak jawapan? Banyak lagi. Pelajar boleh kata, kita boleh menggunakan petrol tanpa plumbum untuk meminimumkan pembebasan logam berbahaya. Okey, jadi guna petrol tanpa plumbum ialah fakta. Untuk meminimumkan pembebasan logam berbahaya itu ialah huraian. Jadi satu ayat ada dua markah dah. Satu fakta, satu huraian. Kamu boleh juga kata, kita boleh menggunakan NGV. Kan? NGV ni ialah gas yang dalam kereta tu kan? Untuk mengurangkan pencemaran udara. Jadi satu ayat dah ada dua markah. Di mana ada fakta, NGV tu fakta. Mengurangkan pencemaran udara tu ialah huraian. Jadi kamu dah bagi dua fakta, dua huraian, 4 markah. Senang kan? Okey. Kita tengok apa lagi soalan yang berkaitan. Oh no, bukan soalan. Ini pun jawapan lagi kepada soalan tadi. Banyak jawapan dia. Okey, kamu boleh pilih mana-mana jawapan daripada sini. Tak semestinya tersusun. Janji ada dua fakta dan dua huraian. Cuma cikgu nak ingatkan satulah ya. Kalau kita memberi jawapan, jangan ulang ayat yang kita bagi tadi. Okey, sebab award ni hanya diberi sekali saja dalam huraian yang sama. Sebagai contoh. Okey, contoh tadi kamu bagi jawapan, kita boleh berkongsi kereta untuk mengurangkan pelepasan asap. Jadi dalam ayat ni, satu ayat ni, dia dah ada dua markah tau. Ada fakta untuk kongsi kereta, mengurangkan pelepasan asap ialah huraian. Okey, dapat dua markah. Settle dah. Tapi ayat yang kedua kamu bagi, kita boleh menggunakan kereta api elektrik untuk mengurangkan pelepasan asap. Betul juga. Guna kereta api elektrik ialah fakta. Okey, kurangkan pelepasan asap ialah huraian. Tetapi disebabkan tadi dah bagi markah kepada ayat mengurangkan pelepasan asap, maka ayat yang sama berulang untuk kali yang kedua tidak akan diterima lagi. Okey, kita dah award kepada yang atas tadi. Jadi untuk ayat guna kereta api elektrik untuk kurangkan pelepasan asap ni dapat satu markah sahaja. Jadi pelajar ni dia hanya boleh dapat 3 je lah. Sebab ulang balik ayat yang sama. Okay, jadi kalau boleh bagi ayat lain. Sebab tu cikgu bagi tadi contoh skema dia memang banyak pilihan jawapan. Okay. Jom kita tengok pula bagaimana pemarkahan untuk soalan yang berkaitan dengan carta pai. Soalan carta pai sama macam soalan graf tadi. Dia ada kehendak-kehendak soalan dia. Jadi jangan lupa baca soalan betul-betul. Tengok apa tajuk yang lengkap, yang panjang tu. Kemudian tengok apa dia punya kehendak soalan dari segi skala. Dia nak skala macam mana. Untuk carta pai, skala yang diberi selalunya ialah jejari mesti 5 cm. Jadi kamu kena ukur betul-betul jejari mesti 5 cm. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau lebih, kalau kurang, maksudnya semua pemplotan lain tidak akan diambil kira. Okey, baik Jadi untuk pemakaran carta pai, cikgu tunjukkan satu contoh jawapan carta pai lah untuk satu soalan. Data-data memang akan diberi, jangan risau. Yang kamu kena buat ialah kirakan peratus, kirakan saiz sudut dan kemudian bina carta pai yang lengkap. Jadi pemarkahan akan dikira dari segi ini. Okay, tajuk, skala, petunjuk, peratus, saiz sudut sektor. Jadi mari kita tengok sama-sama adakah pelajar ini ataupun adakah jawapan ini memenuhi semua skema pemarkahan yang diberi. Okey, tajuk ada tak? Ada kan? Okey, skala pun betul. Skala tulis kat bawah tu. Selain pemeriksa akan ukur, pemeriksa juga akan tengok dekat bawah ada tak tulis skala jejari sama dengan 5 cm. Kalau ada, so okey lah. Betul lah kan? Okey, satu markah kat sini. Ada petunjuk tak? Ada. Petunjuk ni dia macam ni.
Kalau pelajar je skala saja setiap satu sudut sektor tu tanpa menulis apa-apa. Maknanya dia tak labelkan makanan, telefon, elektrik, tak tulis. Jadi pelajar kena buat satu petunjuk khas dekat luar di mana kamu kena bagi tahu lah merah makanan, kuning pakaian, biru elektrik dan sebagainya. Tapi kalau pelajar dah siap label dalam setiap sudut sektor tu, maka petunjuk kat luar tak dikira, tak perlu lagi. Jadi petunjuk ni salah satulah mana-manalah. Kalau kamu label, maknanya petunjuk dikira di label tu. Kalau kamu tak label, maksudnya petunjuk kena buat asing lah. Okay, jadi dalam jawapan yang cikgu tunjukkan ni, dia ada petunjuk dia. Okay, iaitu dia label dekat sudut sektor lah. Okay, seterusnya ialah peratus. Ada tak? Setiap satu sudut sektor, dia labelkan dengan peratus yang betul. Jadi ada, ingat kena label peratus, bukan label saiz sudut. Cikgu pernah jumpa pelajar dia label carta pi ni dengan saiz sudut. Tak perlu. Sebab saiz sudut ni kita ukur. Yang kena label ialah peratus. Jadi peratus ni setiap satu ada markah dia. Okay. Dan saiz sudut sektor dikira, nanti cikgu kamu akan kira dengan protractor lah. Betul tak kamu ukur tu? Okay. Dan soalan-soalan yang lain tentang carta pi ni akan ditanya dalam bentuk pentafsiran mudah. Okay, samalah. Dia punya konsep dia macam graf tadi. Selain daripada diminta kamu melukis, dia juga tanya soalan yang berkaitan pentafsiran. Okey. Iklan sikit Rehat minda sekejap. Okey, seterusnya untuk soalan bahagian B lagi. Soalan bahagian B ni boleh juga soalan yang berkaitan dengan foto. Untuk mana-mana tema lah. Okey. Jadi mana-mana tema kecuali kemahiran geografi. Jadi soalan ni dia bagi satu raja. Okey, dia tunjukkan P dekat ujung tu. Dekat kerak bumi kan, P. Soalan tanya, terangkan kepentingan lapisan P kepada manusia. Ini adalah soalan PT3 2019. Markah diberi ialah 4 markah. Jadi boleh gunakan teknik Bagels tadi. Teknik Bagels ni sebenarnya untuk slowkan kamu. Jangan terlalu kalut. Okey, jangan risau. Soalan ni 10 minit juga peruntukan dia. Terangkan kata tugas dia. Okey, dia nak kepentingan. Dia tak mau faktor, dia tak mau kesan, tapi dia nak kepentingan. Okey, dan paling penting, tengok kepentingan tu kepada siapa? Kepada manusia kan, bukan pada alam sekitar Jadi, yang penting terangkan kata tugas, kepentingan, kata kunci ataupun kehendak soalan. Okey, dia nak kepada manusia dan juga peruntukan markah ialah 4. Jadi bila terangkan ni dia nak fakta dan huraian kan ataupun contoh. Jadi bila 4 markah, 2 fakta, 2 huraian ataupun contoh. Okey. Jadi boleh bagi 2 fakta, 2 huraian atau contoh. Apa pelajar boleh bagi? Kita tengok salah satu contoh jawapan yang pelajar letak. Okey. Jadi soalan tentang respon terbuka ataupun terhad ni, kita boleh jawab dalam bentuk perenggan lah, dalam bentuk paragraf ayat kan. Sebaiknya jawab macam ni lah. Boleh juga jawab dalam bentuk point, tak ada masalah. Okey, soalan jawapan pelajar, P merupakan kerak bumi. Okay, di mana kerak bumi ini penting disebabkan adanya bahan api fosil seperti petroleum. Okay. Serta bahan mineral seperti biji besi. Okay. Macam mana pemarkahan untuk jawapan macam ni? Jadi bahan api fosil, fakta. Petroleum ni contoh. Diterimalah sebab dia tak bagi huraian, dia bagi contoh, okey lah. Kemudian bahan mineral, fakta. Biji besi, contoh. Jadi apa yang pelajar ni bagi ialah 2 fakta, 2 contoh, membawa markah sebanyak 4 markah. Boleh? Okey, kita tengok jawapan yang kedua. Okey, ini ialah contoh jawapan lain berkaitan dengan soalan kerak bumi tadi. Ini antara jawapan yang boleh diberilah, jawapan yang lain.
bahan mentah untuk pembinaan seperti granit. Okey, ada 2 markah kat ayat tu. Contoh yang lain. Tanah yang subur untuk pertanian seperti laterit. Nampak tak? Ayat dia pendek je tapi ayat tu padat dengan fakta dan huraian ataupun contoh. Okey, ada 2 markah dekat situ. Kerak bumi juga merupakan kawasan pertempatan, okey, di mana rumah didirikan. Nampak tak? Dalam ayat yang pendek, ada 2 markah dekat situ, ada fakta, ada huraian ataupun contoh. Jadi senang je. Soalan macam ni, kamu kena pastikan jawab mengikut kehendak soalan. Okey, jawab mengikut kata tugas dan juga jawab mengikut peruntukan markah. Okey. Jom tengok soalan yang berikutnya. Soalan ni adalah soalan dalam bahagian B juga. Boleh jadi nombor 3 soalan ni sebab soalan peta. Dia bagi peta Semenanjung Malaysia di mana dia lorekkan P, Q dan R. Apa yang pelajar boleh buat ialah bagels. Okey? Kita baca dulu soalan dia. Dia bacakan soalan ni dulu. Dia nak faktor yang mempengaruhi taburan penduduk kawasan tersebut. 4 markah. Okey? Jadi apa yang kita boleh buat ialah tengok kepada kata tugas. Okey. Kemudian apa kata, gariskan dia punya kata kunci ataupun kehendak soalan, faktor. Okey. Dan markah yang diperuntukkan ialah 4. Ya. Jadi untuk kata tugas yang macam ni dan markah pula 4, kita boleh bagi fakta, kita boleh bagi huraian atau contoh. Di mana kita bagi 2 huraian, 2 fakta, 2 huraian atau contoh. Okey, faham Kena ada perancangan nak jawab soalan. Dan untuk teknik bagels, kita boleh labelkan apa yang kita ingat. Jadi P tu ialah seberang perai kan? Dia bandar besar, tanah aluvium, perindustrian, dia padat. Q apa dia? KL kan? Okey, dan R ni of course lah Johor Bahru. Jadi labelkan dulu untuk menjana idea kepada jawapan kamu nanti. Okey, jom tengok bagaimana jawapan yang pelajar bagi. Okey. Jadi pelajar ni dia tulis faktor-faktor yang mempengaruhi taburan penduduk kawasan berkenaan ialah kawasan-kawasan ini merupakan bandar besar, bertanah aluvium dan mempunyai banyak peluang kerja seperti di kilang. Okey, mari tengok ada boleh dapat 4 markah tak untuk jawapan yang macam ni? Okey, kita write sama-sama Okey, bandar besar fakta. Bertanah aluvium ni pun fakta juga. Sebab faktor Kemudian mempunyai banyak peluang kerja. Fakta juga. Seperti di kilang. Kilang tu ialah contoh. Jadi pelajar ni, dia telah bagi 3 fakta, 1 contoh. Berapa markah dia agak-agak? Adakah 4 markah? Okey, sebenarnya 3 sahaja markah. Sebab dalam soalan yang 4 markah ni, markah penuh untuk fakta 2 saja. Kalau dia bagi 3, 3 tu walaupun betul, jadi markah maksimum untuk fakta 2 saja. Okey, jadi 2 tambah 1, 3. Jawapan seterusnya, pelajar ni tulis, fakta-fakta yang mempengaruhi taburan penduduk kawasan berkenaan ialah kawasan-kawasan ini merupakan bandar besar seperti Kuala Lumpur. Okey, dan mempunyai bentuk muka bumi yang rata untuk memudahkan pembinaan pertempatan. Mari kita write sama-sama. Adakah jawapan begini boleh dapat 4 markah? Okey, bandar besar fakta. Seperti Kuala Lumpur ialah contoh. Okey. Mempunyai bentuk muka bumi yang rata ialah fakta. Memudahkan pembinaan pertempatan ialah huraian. Kamu boleh beza tak huraian dengan contoh? Contoh ni dia bagi spesifik. KL, okey, kilang getah kan? Sawah padi, yang tu ialah contoh. Kalau huraian ialah satu ayat yang mengukuhkan fakta tadi. Kamu kena faham Jadi pelajar ni, dia bagi 2 fakta, 1 huraian, 1 contoh. Agak-agaknya berapa markah dia? Okey, betul. Pelajar dapat 4 markah. Janji
huraian dengan contoh tidak berada dalam satu statement yang sama. Kalau dalam satu statement yang sama, maknanya dalam satu pernyataan yang berkaitan yang sama, maka tak boleh terima lah. Tapi pelajar ni walaupun ayat dia panjang, tapi dia ada dua statement kat sini. Maksud cikgu, bandar besar seperti Kuala Lumpur, statement lain. Bentuk muka bumi yang rata memudahkan pembinaan pertempatan, statement yang lain. Jadi, untuk tu, dua fakta, dua huraian dan satu contoh yang diberi diterima. Jadi, markah penuh ialah 4. Okey, boleh Ini antara jawapan dalam skema yang diberi untuk memudahkan pemakahan lah. Untuk bagi peluang pelajar boleh menjawab. Kamu jangan takut sebenarnya skema yang diberi tu banyak. Dia bagi peluang kamu untuk dapat markah. Jadi yang penting kamu kena usaha untuk jawab dan usaha untuk mengikut apa kehendak soalan dan markah tadi. Jadi antara jawapan lain untuk menjawab soalan tadi yang boleh kita jawab. Senang je, 4 markah Ayat yang pertama, terdapat migrasi masuk ke kawasan tersebut untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Jadi satu ayat ada fakta, ada huraian. Ataupun terdapat ataupun berlakunya migrasi masuk ke kawasan tersebut oleh pekerja-pekerja dari Indonesia. Jadi ada fakta, ada contoh. Contoh tu ialah Indonesia dan Indonesia je lah. Kemudian ayat yang kedua, tadi dapat 2 markah dah kan? Ayat yang kedua ialah terdapatnya kemudahan infrastruktur seperti pengangkutan. Jadi ayat tu dia ada fakta dan contoh. 2 markah lagi. Jadi 2 ayat yang lengkap dengan fakta dan huraian atau contoh membawa markah sebanyak 4 markah. Senang aja. Ada lagi jawapan. Jawapan dia memang jawapan terbuka Okey, seterusnya kita masuk ke soalan subjektif respon terbuka. Ini bahagian C. Cikgu nak ingatkan balik. Soalan macam ni dia bagi 4 soalan dan pelajar hanya perlu pilih 3 sahaja soalan yang kamu rasa yakin untuk dijawab dengan betul. Okey? Jadi pecahan soalan ni biasanya pecahan dia 2 je. Contoh dia soalan yang pertama dalam bahagian C. Soalan katakan numbernya number 5 5A, 5B. Okey, kemudian soalan 6A, 6B. Dia tak banyak pecahan macam soalan bahagian B tadi. Jadi bila tak banyak pecahan soalan, maka peruntukan markah bagi setiap pecahan tu mestilah tinggi. Sebab satu soalan akan bawa markah sebanyak 10 markah. Okey, dan seperti mana yang cikgu maklumkan tadi, skop soalan yang akan ditanya berkisar mengenai tema-tema ini kecuali kemahiran geografi. Kemahiran dah tanya dah di bahagian B tadi. Ya? Okey, bagaimana teknik menjawab soalan bahagian C? Sama juga. Macam tadilah. Cumanya kita kena jawab 3 daripada 4 soalan. Yang lain tu sama. Baca, garis, labelkan. Okey, rangkakan jawapan, bagi jawapan yang terbaik, semak jawapan. Dia punya teknik bagels ni masih boleh diguna pakai di soalan bahagian C. Okey? Baik, mari kita tengok soalan, contoh soalan bahagian C ni. Huraikan kepentingan hutan hujan tropika terhadap alam sekitar. 6 markah. Jadi apa dia punya kata tugas? Ni teknik bagels boleh pakai Okey, tengok kata tugas dulu. Kata tugasnya ialah huraikan. Okey, kemudian dia nak kata kehendak soalan tu, kepentingan. Bukan faktor, bukan ciri, bukan kesan. Tapi dia nak kepentingan. Terhadap alam sekitar. Alam sekitar bukan kepada manusia. Dan markah yang diperuntukkan ni ialah 6 markah. Huraikan, kepentingan, terhadap alam sekitar, 6 markah. Ingat lagi tak? Kalau huraikan kena bagi apa? Okey, bagus. Huraikan ni kena bagi fakta, huraian, contoh. Dan kali ni contoh wajib bagi. Tak sama macam tadi kan? Tadi fakta dan huraian. Contoh tu kita bagi untuk membantu kita sama ada huraian tu salah. Tapi untuk soalan huraikan, wajib bagi contoh. Kalau markah dia 6, macam mana nak buat? Okey, senang je. 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Jadi kamu boleh bagi 2 ayat yang ada fakta, huraian, contoh. Fakta, huraian, contoh. Boleh bagi macam tu.
Okey? Nak jawab kena rancang. Sama juga satu soalan bahagian C 10 minit juga. Dan 10 minit tu lama. Ya? Jadi kena pandai-pandailah menggunakan masa tu. Ni antara contoh jawapan yang pelajar boleh bagi. Jadi ada setengah pelajar ni, dia dah train diri dia untuk buat dulu rangka jawapan. Nanti masa nak menjawab, baru dia buat karangan balik. Okey? Kita tengok. Untuk jawapan yang pertama, fakta. Kawasan tadahan hujan. Jadi huraian dia, bertindak sebagai penapis ataupun span berongga. Contoh, Banjaran Titiwangsa. Nampak tak? Sebab Banjaran Titiwangsa ni adalah kawasan tadahan. Jadi kalau kita buat ayat, sambung je lah ayat tu. Kawasan tadahan hujan yang bertindak sebagai penapis atau span berongga seperti di Banjaran Titiwangsa. Nampak tak? Satu ayat ada 3 markah dekat sini sebab ada fakta, ada huraian, ada contoh. Okey. Contoh jawapan yang lain yang boleh memenuhi kehendak soalan tadi. Hutan hujan tropika merupakan habitat flora dan fauna. Fakta. Okey. Sebagai perlindungan pelbagai spesies. Huraian. Seperti gajah dan pokok merbau. Gajah tu fauna, pokok merbau tu flora. Nampak tak? Satu ayat ada 3 jawapan, 3 markah di mana ada fakta, huraian dan contoh. Okey, ada jawapan lain tak? Contoh yang lain. Kepentingan hutan hujan tropika ialah untuk mencegah hakisan. Boleh? Okey. Oleh akar tumbuhan yang mencengkam tanah. Seperti dari tanaman tutup bumi seperti rumput. Contoh lebih kurang macam itulah. Jadi dalam ayat ni pun ada 3 markah sebab ada fakta, ada huraian, ada contoh. Senang kan? Sambung je lah ayat tu. Okey. Kita tengok. Kalau pelajar bagi macam ni, berapa markah yang boleh dapat? Yang ni dia dah buat karangan lah untuk menjawab soalan tadi. Okey. Kepentingan hutan hujan tropika terhadap alam sekitar ialah sebagai kawasan tadahan, menyeimbangkan ekosistem, menyederhanakan suhu dan juga sebagai sumber perubatan. Okey, gigih tau dia bagi semua ni Bagaimana markah dikira daripada jawapan macam ni? Jom kita write sama-sama. Kawasan tadahan fakta, menyeimbangkan ekosistem. Fakta juga. Menyederhanakan suhu. Fakta. Sumber perubatan. Betul tak? Salah. NA tu ialah not accepted. Kenapa tak betul? Bukan dalam teks ada ke? Kepentingan hutan sebagai sumber perubatan. Betul lah. Tapi sumber perubatan ni ialah kepentingan kepada manusia. Tak menjawab soalan tadi. Betul? Soalan tadi dia nak kepentingan kepada alam sekitar kan? Jadi bagaimana jawab markah ataupun bagaimana macam mana kita nak terima soalan ni lah. Okay. Jadi pelajar ni dia bagi 3 fakta. Maksimum markah ialah 2. Okay, tadi cikgu dah bagi tahu. Dalam soalan ini, semua fakta maksimum markah ialah 2. Dia bagilah 100 fakta yang betul pun, bila maksimum markah ialah 2, dia hanya akan dapat 2 saja. Tapi soalan ni tadi 6 kan? 6 lah sebab huraian tak bagi, contoh pun tak betul kan? Contoh pun tak bagi, jadi dia tak dapat markah penuh lah. Okey, kita tengok soalan yang lain pula. Huraikan kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh cuaca dan iklim di Malaysia. Yang ni soalan tingkatan 2 berkaitan dengan cuaca iklim di Malaysia. Okey, berapa markah dia? 6. Kata tugas dia ialah huraikan. Markah dia ialah 6. Macam biasa, bagi 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Okey. Kita boleh labelkan dulu ataupun tuliskan dulu apa yang kita ingat di tepi sebab ni teknik Bagels kan. Jadi bila kita tuliskan dulu maklumat di tepi, ia boleh jadi satu janaan idea lah untuk kita nak menjawab soalan ni. Okey. Jadi kalau kita kata kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh iklim, jadi kita kena faham ciri iklim kita ni suhu, angin dan hujan. Kalau pertanian,
Suhu tinggi, hujan banyak menyebabkan banyak kegiatan pertanian dapat dijalankan di negara kita. Okey, tanaman-tanaman tumbuh subur. Pembalakan. Suhu tinggi, hujan banyak menyebabkan pertumbuhan hutan hujan tropika untuk pokok-pokok yang berkayu keras ni, pokok balak ni kan. Okey. Kemudian pelancongan tanah tinggi memerlukan suhu hawa sederhana. Betul tak? Okey. Dan untuk perikanan boleh dijalankan sepanjang tahun sebab bila musim tiupan angin monsun timur laut ataupun musim tengkujuh, pantai timur je yang tak boleh turun tangkap ikan. Pantai barat boleh. Bila time monsun barat daya di pantai barat je lah yang hujan lebat. Yang hujan kan, hujan sederhana lebat. Tapi nelayan-nelayan pantai timur pada masa tu boleh turun ke laut. Jadi sebab itulah perikanan dapat dijalankan sepanjang tahun. Okey, macam mana nak jawab soalan ni menggunakan idea-idea yang telah kamu sendiri tulis tadi? Kita nak 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh kan? Maksudnya buat 2 ayat. Satu ayat tu ada fakta huraian contoh. Satu ayat lagi ada fakta huraian contoh. Okey, contoh jawapan pelajar. Cuba tengok. Hujan yang banyak iaitu sebanyak 2,600 mm sepanjang tahun menggalakkan pertanian. Okey. Suhu yang tinggi 27 darjah Celsius dan hujan yang banyak sepanjang tahun berjumlah 2,600 mm juga menggalakkan kegiatan pembalakan kayu balak seperti cengal dijalankan. Agaknya berapa markah boleh kumpul daripada jawapan macam ni. Okey. Hujan banyak sebanyak 2,600 mm ialah huraian. Kegiatan pertanian, fakta. Betul kan? Pertanian tu fakta sebab hujan yang banyak, betul Okey, kemudian suhu yang tinggi, huraian. Kemudian dia ulang balik, hujan yang banyak sepanjang tahun berjumlah 2,600 mm. Okey, walaupun betul tapi ini awarded sebab dah dikira tadi, dah diberi award tadi. Okey. Menggalakkan kegiatan pembalakan. Ini fakta. Seperti cengal. Ini contoh. Jadi pelajar ni, dia telah bagi 2 fakta, 2 huraian, 1 contoh. Betul tak? Betul kan? Okey, tengok balik 2 fakta, 2 huraian, 1 contoh. Okey, betul. Awarded tu tak dikira. Menyebabkan markah yang terkumpul ialah 5 markah. Betul tak? Okey, betul 5 markah. Jadi macam itulah cara menjawab soalan untuk bahagian C ni. Tak susah pun. Macam cikgu tekankan tadi, janji tengok kepada kata tugas, janji tengok kepada kehendak soalan dan yang penting tengok kepada peruntukan markah. Okey. Contoh jawapan yang lain yang boleh kamu bagi untuk soalan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dipengaruhi oleh cuaca iklim perikanan tidak dapat dijalankan oleh nelayan di pantai timur disebabkan oleh tiupan angin monsun timur laut. Jadi pada masa tersebut nelayan akan membaiki bot ataupun pukat. Nampak tak? Dalam satu ayat yang panjang tu dah terkandung fakta, huraian dan contoh. 3 markah dah dekat sini. Ayat yang lain, contoh jawapan yang lain. Okey. Kegiatan pelancongan di kawasan pantai dipengaruhi oleh suhu 27 darjah Celsius yang menggalakkan aktiviti menyelam ataupun scuba diving tu kan. Okey, jadi ayat ni pun ada 3 markah dekat situ sebab ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Okey, kamu sambung je ayat ni, kamu akan dapat markah penuh. Ya. Okey, soalan berikutnya. Kadang-kadang dia boleh bagi soalan yang ada rajah macam ni. Soalan tanya, bagaimana aktiviti manusia
boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Nampak tak? Kalau kamu tengok gambar ni, ada berlakunya penyahutanan. Okay, kita nampak hutan-hutan tu digondolkan untuk tujuan-tujuan tertentu lah. Sama ada mungkin untuk pembangunan ke ataupun untuk pertanian. Kita tak tahu kan? Dan markah yang diberi di sini ialah 6 markah. Jadi soalan tanya bagaimana aktiviti manusia kan boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Jadi macam mana kita nak jawab soalan ni? Tengok kata kunci dulu. Okey, tengok kata tugas juga dan tengok kepada peruntukan markah. Okey, jadi bila markah macam ni, kamu tengok Okey, baiklah. Soalan yang berikutnya ialah soalan yang ada rajah. Kadang-kadang soalan bahagian C ni, dia boleh bagi rajah dekat kita. Jadi kalau kita tengok rajah ni menunjukkan keadaan penyahutanan, hutan-hutan gondol, okey, berlakunya pembalakan yang banyak yang luas. Mungkin untuk tujuan sama ada pembukaan kawasan baru, pembangunan, okey, dan juga mungkin untuk pertanian. Jadi soalan tanya, huraikan bagaimana aktiviti manusia dalam foto ni boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna. Jadi macam biasa, guna teknik Bagels. Okey, pelan-pelan. Huraikan dia punya kata tugas. Okey, dia punya kehendak soalan ni ialah macam mana aktiviti manusia tu boleh menyebabkan kepupusan flora dan fauna kan? Dan juga peruntukan markah dia ialah 6 markah. Bila huraikan, bila 6 markah, seperti mana yang cikgu tunjuk tadi, perlu bagi 2 fakta, 2 huraian dan 2 contoh. Dalam kotak kuning tu kan, dia bagi cadangan untuk kau bagi jawapan lah. 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Boleh bagi 2 ayat. Dalam ayat yang pertama ada fakta, huraian, contoh. Okey, dan ayat yang kedua juga ada fakta, huraian dan contoh. Jadi markah penuh 6. Okey, jom kita tengok ada tak cadangan-cadangan jawapan yang baik ni. Okey, cadangan jawapan. Kita boleh kata aktiviti pembalakan menyebabkan hutan gondol, okey, dan memusnahkan spesies flora seperti cengal. Jadi dalam ayat cikgu tadi, aktiviti pembalakan ialah fakta, okey, menyebabkan hutan gondol ialah huraian, okey, boleh menyebabkan kepupusan flora seperti cengal. Cengal tu ialah contoh. Jadi satu ayat ada 3 markah sebab ada fakta, huraian dan contoh. Seterusnya, antara lain boleh bagi aktiviti pertanian, okay, yang dilakukan dengan menggondolkan hutan boleh menyebabkan kehilangan habitat fauna seperti gajah. Nampak tak? Okay, dalam satu ayat ada 3 markah dekat sini sebab ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Lagi, aktiviti pembinaan jalan raya, boleh kan? Mungkin penggondolan ni dibuat disebabkan nak bina highway. Highway kan dekat kawasan yang tanah tinggi macam ni kan? Jadi aktiviti pembinaan jalan raya menyebabkan tanah runtuh seperti yang berlaku di Genting Sempah. Jadi nampak kan satu ayat ni ada 3 markah disebabkan ada fakta, ada huraian dan ada contoh. Jadi banyak cadangan jawapan yang boleh kamu guna untuk kamu skor soalan yang macam ni. Okay, mari kita check tengok. Kalau pelajar bagi jawapan, boleh tak dia dapat markah penuh 6 tadi? Katakan ini satu jawapan pelajar, dia bagi panjang, okay, dan mungkin semua boleh diterima. Mari kita check, dapat 6 ke tidak? Okay, aktiviti pembalakan menyebabkan pokok ditebang untuk mendapatkan kayu balak seperti cengal. Aktiviti pertanian menyebabkan hutan diganti dengan ladang kelapa sawit. Oleh itu, haiwan hilang tempat tinggal seperti gajah. Haiwan tu gajah lah Contoh dia gajah. Okey, kemudian aktiviti pembinaan jalan raya menyebabkan tanah runtuh berlaku seperti di Genting Sempah. Nampaknya macam dia sambung ayat tadi kan? Okey. Jadi macam mana pemarkahan dibuat? Pembalakan fakta.
Okey, hutan ditebang, huraian. Dapatkan balak seperti cengal. Okey, jadi ayat tu dah ada fakta huraian contoh, dah 3 markah dah. Kemudian, dia bagi lagi aktiviti pertanian. Menyebabkan hutan diganti dengan ladang kelapa sawit. Okey, huraian kan? Oleh itu, haiwan hilang tempat tinggal seperti gajah. Gajah tu ialah contoh. So, satu ayat yang panjang pun sama, ada 3 markah kat sini sebab ada fakta huraian dan contoh. Okey, dia bagi lagi. Budak pandai kan? Aktiviti pembinaan jalan raya menyebabkan tanah runtuh berlaku seperti di Genting Sempah. Yang ni ayat tadi ni dia cantumkan ayat tu. Okey, aktiviti pembinaan, fakta, tanah runtuh huraian, Genting Sempah contoh. Pandai pelajar ni, semua betul. Jadi kalau ikutkan jawapan yang pelajar ni bagi, dia bagi 3 fakta, 3 huraian dan 3 contoh. 3 tambah 3 tambah 3, 9. Boleh tak dapat 9 tu? Tak boleh. Sebab markah maksimum tetap 6. Bagi lebih tak ada masalah. Cuma dia makan masa sikit lah. Ya? Sebaiknya bagi ikut kehendak soalan. Rancang elok-elok. Okey. Ingat kalau semua jawapan adalah fakta. Pelajar ni bagi semua fakta. Soalan tu dia tanya jelaskan ke, terangkan ke. Okey, bagaimana, mengapa, huraikan, semua dia bagi fakta. Walaupun faktanya betul, markah maksimum tetap 2 sahaja. Jadi kena berhati-hati Sebab tu cikgu pesan, kamu mesti tengok kata tugas. Mesti tengok peruntukan markah. Dan kamu akan bagi cadangan jawapan yang betul. Cadangan jawapan yang boleh bagi kamu markah yang baik. Okey? Boleh Okey. So, semua senang sangat. Tak susah pun geografi ni sebenarnya. Kamu perlu faham aja kehendak soalan macam mana, kamu perlu faham aja nak bagi jawapan tu macam mana. Okey? Tahu teknik, insya-Allah kamu boleh skor A. Tak ada masalah. Okey? Jadi, cikgu dah bincangkan beberapa soalan. Banyak jugalah soalan, bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Cikgu harap kamu fahamlah bagaimana teknik nak menjawab soalan-soalan ni. Kamu lebih yakin. Dan lepas ni pun, kalau kamu buat latihan, biasakan dengan guna teknik yang cikgu ajar ni. Kamu akan biasa dan lama-lama peruntukan masa tu, kamu boleh cepatkan. Kalau masa yang diberi untuk soalan objektif, satu soalan 2 minit kan? Kamu boleh jawab dengan cepat. Lagi cepat daripada tu. Sebab kamu dah biasa, dah praktis. Okey? Untuk soalan respon terbuka dan respon terhad, satu soalan 10 minit kan? Bila kita dah biasa, kita akan jawab dengan cepat. Jadi practice makes perfect. Okey? Dan cikgu nak bagi tahu di sini, dalam apa keadaan sekalipun nak jawab soalan Faizah ni, jangan tinggalkan buku teks. Sebanyak mana pun kamu ada buku rujukan, buku kerja yang banyak, yang hebat-hebat tu, buku teks jangan tinggalkan Sebab buku teks ni ialah nadi dalam mengubah soalan. Penggubah-penggubah soalan kena tengok buku teks dan kena rujuk di SKP. Kedua-duanya ialah saling berkaitan. Okey? Dan pastikan kamu guna buku teks secara maksimum. Jadi mana-mana jawapan, mana-mana soalan dalam buku teks yang kat belakang setiap bab tu, kena buatlah. Okey? Kita tak tahu, mungkin ada di antara soalan-soalan tu akan naik dalam exam. Ya? Okey, ingat tak buku teks ni? Yang mana satu? Ni buku teks yang kita pakai. Okey? Jadi sentiasa bawa buku teks ni bila time nak buat nota, bila time nak menjawab latihan, boleh guna dia untuk membantu kamu dapat fakta, dapat huraian dan dapat contoh yang baik. Okey? Dan seperti mana yang cikgu maklumkan tadi, penguasaan fakta dalam buku teks penting. Okey, sebab penguasaan fakta ni adalah penentu kepada kejayaan kita. Sebab teknik menjawab hanyalah komponen sokongan saja. Teknik ni pun penting juga. Kalau pandai, kalau kamu ada content knowledge yang banyak tapi teknik tak betul, tak boleh juga kan? Jadi dua-dua penting lah. Penguasaan fakta penting, teknik menjawab. Tahu teknik menjawab pun penting kan? Okey? Dan tolong bagi perhatian bersungguh-sungguh bagi setiap soalan, lampiran bagi setiap unit yang cikgu pesan tadi. Jawab bila dah belajar bab 1 habis. Tolong buat latihan di belakang tu.
Bila dah belajar bab 2 habis, mesti buat soalan latihan full text kat belakang tu. Okay, yang uji minda tu mesti buat. Okay, right. Okay, ni antara tips-tips lain yang cikgu boleh bagi. Pelajar boleh ambil lah ya. Sebab soalan dalam geografi ni, dia sebenarnya tak susah tau. Konsep geografi ni senang je. Daripada zaman PMR dulu, cikgu selalu pesan, nak skor geografi, mesti kenal dan cinta. Kalau tak kenal, tak cinta. Sebab konsep geografi ni tak lari jauh. Yang berbezanya ialah fenomena. Yang berbezanya ialah apa yang berlaku mengikut zaman. Okay, mengikut situasi semasa. Yang tu yang berbeza. Tapi konsep tak pernah lari. Ya, dan soalan pun memang berulang-ulang soalan yang sama. Cuma mungkin dia berubah tempat, kan? Dia berubah kata tugas, macam tu je. Jadi kamu kena tahu, kalau soalan yang minta faktor berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi begini, ini adalah kata kunci jawapan dia. Mesti bagi jawapan yang macam ni. Pilih mana-mana jawapan mengikut kehendak soalan. Okey, mengikut markah yang diperuntukkan. Okey. Kalau soalan kata nyatakan sumbangan. Okey, kesan kan? Kegiatan ekonomi seperti yang ditunjukkan ni, kalau dia minta sumbangan ataupun kesan kepada sosioekonomi negara, maka kata kuncinya ialah ini. Sentiasa guna kata kunci ini. Okey, jadi kamu huraikan dan bagi contoh. Seterusnya, kalau soalan minta langkah, okey, mengatasi kesan terhadap alam sekitar. Jadi boleh guna kata kunci ini. Langkah mengatasi kesan alam sekitar, kata kuncinya ialah macam biasalah. Kempen, K tu kempen U tu undang-undang, P tu boleh pendidikan, betul tak? Okey, R&D dan sebagainya. Ini adalah antara tips-tips shortcut untuk pelajar menjawab soalan dengan betul. Ya. Okey, ada lagi tak? Kalau soalan nak tentang kesan terhadap alam sekitar. Tadi dalam soalan kita kena alert kan? Kesan tu sama ada kepada alam sekitar ke kepada manusia. Alam sekitar lain, kepada manusia lain. Tu kena alert. Salah jawab, jadi markah tak dapat. Ya. Kalau terhadap alam sekitar, ini antara cadangan-cadangan jawapan yang diberi. Okey? Kamu boleh tengok. Untuk kesan terhadap perindustrian ni. Jadi apa kegiatan manusia dia? Bagaimana kegiatan manusia dia? Kilang, okey, pembuangan sisa toksik, betul tak? Okey, macam pengangkutan. Pengangkutan ni bagaimana kegiatan manusia bagi kesan pada alam sekitar? Asap kenderaan, betul tak? Ya, asap kenderaan ni membebaskan karbon monoksida. Karbon monoksida ni boleh menyebabkan apa? Menyebabkan apa? Dia rebu kan? Dan banyak lagi lah. Kemudian untuk pembalakan pula, kegiatan manusia. Hutan ditebang, betul tak? Bila hutan ditebang, apa jadi? Kesan dia pada alam sekitar, peningkatan suhu. Okay, dan sebagainya. Jadi kamu kena sentiasa alert lah tentang benda-benda ni. Ni shortcut semuanya. Kalau kamu biasa menjawab, selalu buat latihan, insya-Allah tak ada masalah. Sebab nanti kamu akan jumpa soalan yang kamu rasa aku pernah jumpa soalan ni. Tengok soalan dan tahu jawapan. Okay? Sebab practice makes perfect. Okay. Kesan pada alam sekitar lagi. Boleh menggunakan teknik tuah ni. Kesan kepada tanah. Okay? Kesan kepada udara. Kesan kepada air. Kesan kepada hidupan. Ya? Kesan kepada hutan. Tuah tu T-U-A-H-H tu. T tanah, U udara, A air, H hidupan, H juga hutan. Jadi dia dah bagi dah contoh jawapan untuk menjawab soalan kesan pada alam sekitar. Jawab macam ni je. Okey. Cuma pastikan ada fakta huraian contoh mengikut kata tugas, mengikut peruntukan markah. Ya. Banyak kali cikgu ulang ni sebab benda tu kamu kena ingat. Ya. Tu. Alright. Apa kelemahan pelajar yang selalu pelajar buat dalam menjawab soalan peperiksaan? Mari kita tengok. Okey, kamu boleh baca ya. Tak ikut arahan. Jawab tidak dirancang ni bahaya ni. Main jawab aja. Okey?
Macam mana nak dapat markah baik kan? Kemudian jawab dalam keadaan yang apa? Kan? Okey, tak baca kehendak soalan dengan teliti. Soalan nak faktor kau bagi kesan. Bahaya macam tu. Kemudian, kesilapan banyak pada bahagian aneka gabungan yang dui jawapan tu. Sebab tu cikgu ajar tadi, teknik bagels dan kaedah singkir kan. Bila guna tu dia akan slowkan kita. Bukan maksudnya slowkan sampai jawab lebih 2 minit tak. Dia akan mengelakkan kecuaian. Ya. Okey, kemudian kurang mahir dalam lokasi peta. Tanya soalan tentang bearing sudutan, tanya soalan tentang mengukur jarak kan. Tapi malangnya pelajar tak tahu nak menentukan lokasi pada peta. Pun tak boleh juga. Okey. Tiada pengetahuan semasa yang mencukupi. Yang ni kalau soalan kebat, kita tak ada pengetahuan semasa, pun tak boleh membantu bagi markah yang banyak. Ya. Untuk kemahiran geografi, yang ni yang cikgu pesan sangat tadi. Alat kena cukup. Bawa lah alat tu. Disebabkan kamu biasa meminjam, nanti kamu lupa kan? Janganlah. Sentiasa bawa alat sendiri. Letak dalam satu pencil case tu, okay, dan bawa. Ya. Bacaan PG tidak tepat. Yang ni kalau tak tepat, tak boleh. Ya. Tidak tahu menganalisa graf ataupun carta. Yang ni pun tak boleh. Kamu kena belajar untuk menganalisa ataupun menganalisis graf-graf dan juga carta pie. Ya. Okey, tips yang lain. Boleh baca tu. Cikgu dah terangkan tadi banyak kali berkaitan dengan teknik bagels untuk mengelakkan kecuaian. Okey. Dan juga pengurusan masa yang baik dan kita dah kira sama-sama tadi kan? Kalau kita tengok sama-sama tadi kan? Berapa minit diperuntukkan. Okey. Kalau kamu nak ada masa untuk menyemak 10 minit tu, nak buat macam mana? Dah tengok tadi. Okey. Dan berhati-hati dalam menjawab sebab satu soalan dalam peperiksaan yang kamu buat betul ataupun salah menentukan kamu mendapat A ataupun B dalam soalan dalam peperiksaan geografi PT3 ini. Ya. Okey. Yang penting kalau kamu nak berjaya, kamu kena cinta. So cintalah subjek geografi baru kita ada semangat nak berjaya ni. Ya. Bagi perhatian kepada apa yang patut kita beri perhatian. Ya. Semua ni cikgu dah terangkan tadi. Cikgu dah ulang ayat ni berkali-kali. Cikgu haraplah ia akan melekat di minda kamu dan tolong save apa yang cikgu ingatkan tadi ya. Cikgu hanya membantu je tau dalam teknik menjawab. Tetapi nak menjayakan menjawab soalan ni, kamu yang menentukanlah. Okey. Jadi cikgu rasa tu saja teknik menjawab yang cikgu boleh bagi pada hari ini. Okey. Jangan lupa tekan pautan yang cikgu bagi dekat chat tadi tu. Okey, pautan ni akan membawa anda ke Telegram, grup Telegram yang mana cikgu akan share bahan-bahan yang berkaitan dengan teknik menjawab hari ini dan juga cikgu akan share video yang berkaitan dengan kita punya sesi lah. Okey, kamu boleh tengok balik video tu dan pelan-pelan isi balik bahan yang cikgu bagi untuk mendapatkan kefahaman yang lebih. Okay? Right. Keep calm and enjoy the exam. Cikgu harap kamu dapat manfaat yang banyak daripada perkongsian cikgu pada hari ini. Okay. Bagi yang berada di rumah, stay safe, stay at home. Banyakkan cuci tangan dengan sabun. Okay. Gunakan hand sanitizer. Pakai penutup muka jika ada gejala-gejala. Dan berilah kerjasama yang baik kepada PKP kita untuk memutuskan rangkaian COVID. Ya. Jadi itu saja untuk hari ini. Jumpa lagi pada masa akan datang. Okay, semoga berjaya dalam PT3. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.